Cikgu. Cikgu Rizwan. Assalamualaikum. Uish. Cikgu Rizwan fokusnya. Kawan-kawan, kenapa dengan Cikgu Rizwan ni? Peliknya. Cikgu Rizwan. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Anda sedang menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan kita akan belajar satu mata pelajaran iaitu Asas Sains Komputer untuk murid-murid tingkatan 1 dengan bab 2. Apa tu tajuk dia? Tajuk dia Saiz File Image dan Audio Digital. Wah, menariknya, dan hari ini kita bersama dengan seorang guru penyampai. Dengarnya beliau dari Tanjung Karang, Selangor. Siapa cikgu kita? Jom kita berkenalan terlebih dahulu. Kita saksikan profil guru. Baik, itu dia sedikit latar belakang guru penyampai kita untuk hari ini. Tetapi sebelum kita teruskan kelas, saya pun suka untuk perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Sihat Cikgu? Wah, gembira ada Cikgu Kulina bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, sekarang inilah masanya untuk Mira perkenalkan guru penyampai kita iaitu Cikgu Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Wah, selamat datang Cikgu ke kelas kami pada hari ini. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang asas sains komputer untuk murid-murid tingkatan 1. Ya. Dan Cikgu Rizwan bawa sekali anak murid Cikgu untuk bersama dengan kami hari ini di studio. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Wah, ceria semua. Semua kawan-kawan saya Cikgu, semua perempuan ni, the girls. Okey, boleh Cikgu Rizwan perkenalkan mereka Cikgu? Okey, ini adalah pelajar-pelajar tingkatan 1 daripada kelas 1 elit. Okey, saya perkenalkan terus. Yang pertama kita ada Umairah. Sila lambai Umairah. Okey, Alisha. Kita ada Alisha. Hai Alisha. Okey, kemudian kita ada siapa lagi? Aifa. Aifa. Kita ada Alisha Atira juga. Ada dua Alisha Cikgu. Ada dua Alisha. Alisha Atira dengan Alisha Dahia. Okey, hai semua. Salam perkenalan saya ucapkan. Baiklah Cikgu, untuk kita tak buang masa lagi, mereka mesti teruja nak tahu Cikgu apa yang dimasukkan dengan size file image dan audio digital tu Cikgu Rizwan. Okey. Untuk episod hari ini, kita akan lihat kepada saiz file yang melibatkan format-format file bagi image digital dan juga audio digital. Nanti saya akan tunjukkan setiap format file image digital dan juga audio digital tu akan ada hubung kait dengan saiz file di dalam komputer. Tapi tadi saya panggil-panggil Cikgu Rizwan. Ya ke? Cikgu dengar lagu kan? Saya panggil-panggil Cikgu. Kenapa tu Cikgu? Leka sangat. Sedap bunyinya. Okey, baik Cikgu. Jom kita teruskan. Okey, jadi untuk episod ni, seperti yang saya katakan tadi, kita akan lihat kepada saiz file. Okey, sebelum kita teruskan dengan agenda yang sebenar, kita perlu juga lihat kepada resolusi, dimensi dan juga kedalaman berwarna dalam ukuran image digital. Ukuran data dalam image digital yang juga memberi kesan kepada saiz file image digital. Okey, selain itu, dalam audio digital juga perlu dilihat ukuran saiznya bagi kadar sampel dan juga kedalaman bit yang juga memainkan peranan bagi menentukan berapakah saiz file sesuatu audio digital tersebut. Jadi bila kita dah faham benda ni, maknanya nanti kita akan lihat macam mana caranya untuk kita menukarkan format-format tu. Lepas tu kita akan membandingkan setiap file-file tersebut ada perbezaan ketara ataupun tidak. Baik cikgu. Okey.
Okey, itu tentang audio digital kan. Sedikit pengenalan lah tentang topik kita pada hari ini dalam bab 2. Jadi kawan-kawan, sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Okey, sediakan buku teks anda. Buka halaman bab 2 kerana hari ini kita akan belajar saiz fail image dan audio digital. Dan untuk segmen ini, Cikgu Rizwan akan terangkan kepada saya dan semua murid-murid di rumah tentang format image digital. Apa pula tu yang dimasukkan? Jom kita tanya Cikgu Rizwan. Silakan Cikgu. Okey, saya teruskan ya Mira. Silakan. Okey. Untuk segmen ini kita akan lihat kepada image digital, iaitu kita akan melihat format-format bagi fail seperti JPG, GIF, BMP, TIF dan PNG. Kenapa ada banyak format ni dan apa peranan setiap format-format fail bagi image digital ni? Sebab dia mungkin ada khusus je bagi fungsi-fungsi yang tertentu. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan pertama, iaitu penggunaan perisian Irfan View. Okey. Irfan View nama dia Cikgu. Nama dia Irfan View, macam okey. orang Malaysia yang buat. Okey, jadi untuk menggunakan perisian ni saya tunjukkan langkah-langkahnya, iaitu nanti murid akan buka satu fail image yang berbentuk format JPG, iaitu format yang asal. Okey, selepas dia dah buka tu dia akan klik file dan save as-kan dia. Kita akan gunakan nama yang sama lah. Okey, nama yang sama, tapi kita akan save as typekan dia kepada bentuk GIF dulu. Okey, bila kita dah setkan pada format GIF, barulah kita tekan butang save. Kemudian jadi nanti dekat dalam komputer akan wujud dua gambar yang sama, iaitu berformatkan JPG dan berformatkan GIF. Okey, kemudian bila dah selesai itu, okey, dia akan mengulangi langkah 1 sehingga 3 untuk menukar format image kepada bentuk BMP, TIF dan juga PNG. Okey, jadi itulah yang saya akan tunjukkan nanti macam mana kaedah penukaran tersebut. Baiklah. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan macam mana kita nak menggunakan Irfan View. Okey. Ini adalah perisian Irfan View. Okey. Jadi pertama tadi kita akan buka fail asal dia. Okey, ini adalah fail asal berformatkan JPG. Nampak ni gambar ni. Okey, ini adalah pemandangan kat sekolah saya lah. Baik Cikgu. Sekolah kami. Okey. Jadi ini berformat JPG seperti tadi saya kata. Okey, kita nak tukarkan dia ke format GIF. Okey, jadi saya save as-kan dia. Okey, di bawah ni save as type ni saya akan terus kepada cari GIF, iaitu Compreserve GIF. Okey, saya klik situ dan terus tekan save. Secara automatik dia dah jadi kepada GIF. Okey, nampak gambar sama kan? Nanti kita tengok perbandingan dia pula. Okey, kemudian kita akan ulangi langkah yang sama. Maknanya kali ini kita tak akan gunakan image GIF ni. Kita ambil semula gambar yang format JPG tadi. Okey, format JPG tadi. Okey, kemudian saya save as-kan dia. Okey, ke format yang kedua iaitu BMP pula. Okay. BMP, bitmap. Okey, BMP. Kemudian dah selesai, saya buka semula fail JPG. Dia kena bermula dengan JPG Cikgu? Sebab bila kita ambil daripada format yang lain, nanti kita tak dapat tengok perbandingan yang sebenar. Okey, baik. Okey, kita ambil JPG lagi. Kemudian file save as. Okey, yang belum kita selesaikan TIF. Okey, TIF. Okey. Kemudian kita savekan. Okey, yang terakhir kita akan ulang lagi langkah.
Kita buka satu foto berbentuk JPG. Baik. Okey, kemudian kita save askan dia ke Sebagai berbentuk PNG. yang kita belum selesai adalah PNG. Mana PNG? Okey, Portable Network Graphic. Okey, kita save. Okey. Jadi bila kita dah save ni, okey, saya akan buka folder yang ada imej-imej tersebut. Di sinilah kita akan nampak imej bagi yang telah kita save askan dia dengan pelbagai format. Okey, kat sini boleh nampak ada fail TIF, BMP file, GIF file, JPG file dan juga PNG file. Semuanya menggunakan gambar yang sama. Tetapi cuba Mira tengok daripada segi saiznya adalah lain lah, cikgu. Berbeza-beza. Kan? Kenapa berbeza-beza? Okey. Jadi dekat sini, okey, cuba pelajar murid-murid semua. Okey, buka ujian minda ni, catatkan saiz tadi. Mereka pun tadi ada juga buat benda yang sama. Baik. Okey. Catatkan saiz tadi. Tadi Mira tengok yang paling besar. Apa tadi? Yang paling besar, cikgu. Yang paling besar, kalau Mira tengok kat sini, yang paling besar ialah yang mula-mula tadi. Apa? JPG. Okey. JPG, cikgu. Betul tak, cikgu, yang paling besar? Kita tengok balik. Okey, yang paling besar adalah... Oh, bukan. JPG yang paling kecil. Ya. Oh, yang paling besar kalau tengok kat sini ada dua. TIF dengan BMP, cikgu. Okey, saya sortkan dulu. Okey, kita sortkan bagi yang besar atas. Okey. Yang paling besar kita ada 2,701 kilobyte iaitu file TIF dan juga BMP. Okey, kita minta tengok murid sama tak hasil dapatan dia dengan saya. Cuba angkat uji minda kamu sama tak? Tunjuk. Okey, angkatkan kawan. Tunjukkan. Foto. Okey. Okey, TIF dan juga BMP kita ada 2,701 kilobyte. Okey, saya rasa semua sama. Sama, cikgu? Semua sama? Mira nampak ada yang berbeza ke? Setakat ni saya tengok semua sama. Betul? Betul kan? Okey. Okey, jadi okey, boleh turunkan. Okey, jadi kita mintalah murid-murid simpulkan sikit. Apa hasil dapatan dia berdasarkan yang dia perolehi tadi? Okey. Mungkin kita minta Umairah. Umairah. Silakan Umairah. Okey, Umairah, cuba kamu nyatakan saiz fail yang manakah menunjukkan failnya yang kecil berbanding dengan format-format fail yang lain? Silakan. Saya dapati saiz format BMP dan TIF akan menghasilkan saiz fail yang lebih besar. Oh, tadi soalan saya? Yang paling kecil. Yang paling kecil? Yang paling kecil apa dia ni? Saiz format JPG adalah saiz yang paling kecil. Okey, JPG adalah saiz fail yang paling kecil. Tadi kita jadikan JPG tu adalah gambar yang asal kan? Lepas tu kita tukarkan format dia, tiba-tiba format yang lain tu menjadikan fail itu menjadi lebih besar. Tapi kalau kita tengok secara terperinci, gambar itu sebenarnya lebih berkualiti dan lebih detail berbanding gambar-gambar yang lain. Okey, jadi di sini saya nak tunjukkan apa perkaitan saiz fail imej digital dengan format fail. Okey, kita ada 5 tadi kan jenis tadi. Okey, yang pertama, JPG ni ataupun yang panjangnya Joint Photographic Expert Group. Okey, dia akan mampu untuk menampung imej dengan bilangan warna 256 sehingga 16 juta warna. Ui, banyak tu, cikgu. 16 juta, cikgu. Tadi fail JPG paling kecil kan? Kenapa fail itu dia lebih kecil? Kerana fail imej itu boleh dimanfaatkan dan dia mengurangkan kualiti imej. Jadi kalau kita tengok imej tu dia akan kualitinya berbeza dengan kualiti imej yang besar. Okey, jadi JPG ni seperti biasa banyak digunakan dalam semua peranti-peranti elektronik sekarang lah. Contoh smartphone, kamera digital, semua tu menggunakan format JPG sebab JPG ni memegang saiz fail yang kecil. Okey, kemudian kita ada yang kedua iaitu GIF. Okey, GIF ni adalah imej dengan bilangan warna sebanyak 256.
Okey, file image dia boleh dimanfaatkan. Okey, boleh dimanfaatkan dan menyokong animasi pada image. Pernah tengok gambar yang bergerak-gerak macam tu kan? Pernah cikgu? Gambar statik tapi dia bergerak-gerak kan. Itu adalah menggunakan format GIF. Oh, macam tu. Yang gambar bergerak-gerak tu GIF. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita ada format BMP, iaitu bitmap. Okey, image dengan bilangan yang boleh menampung warna sebanyak 256 sehingga 16 juta warna. Okey, ada 16 juta warna. Tetapi file image-nya tidak boleh dimanfaatkan. Maknanya tidak boleh dikompreskan dan sebab itulah dia bersaiz besar dan file dia berkualiti tinggi. Image dia lebih jelas berbanding dengan yang lain-lain. Yang lain-lain tadi. Okey. Kemudian kita ada TIF iaitu Tag Image File Format. Okey, iaitu image yang mampu untuk menerima bilangan warna sehingga 16 juta warna. Okey. Bagi fail TIF ni, ia image yang boleh dimanfaatkan tanpa menjejaskan kualiti image. Kali ini dia image yang boleh dimanfaatkan. Sama macam yang sebelum ni, JPG tu dia boleh dimanfaatkan tapi kualiti dia rendah, JPG. Tapi yang ini, TIF ni dia boleh dimanfaatkan tanpa menjejaskan kualiti image. Okey. Jadi dia banyak digunakan dalam instansi percetakan dan juga penerbitan. Contoh buat poster besar tu, banner semua majalah. Majalah semua tu yang memerlukan kualiti yang tinggi tu. Jadi sebab itulah kita tengok tadi TIF ni adalah saiz file yang besar. Okey. Dan terakhir kita ada file image digital iaitu berjenis PNG, Portable Network Graphic. Okey. Yang PNG ni biasanya dia sama juga macam gambar, tapi pernah tak Mira tengok gambar yang tiada latar belakang tu? Latar belakang dia transparent, tak transparent nampak. tu. Betul ke? Itulah format gambar bagi PNG. Okey, PNG ni akan memegang gambar-gambar seperti itu yang ada transparent. Kalau kita nak BMP, JPG dan lain-lain tu tak boleh nak buat transparent. Jadi PNG inilah yang boleh membuat latar belakang tu dalam bentuk transparent. Cikgu, kalau saya boleh kongsikan cikgu, saya pernah guna gambar yang bersaiz yang berformat PNG ni cikgu untuk saya buat stiker, untuk saya buat watermark ataupun logo. Boleh ke cikgu? Boleh. Inilah untuk format PNG. Okey. Ada lagi sedikit penambahan daripada cikgu untuk saya ini? Okey, cuma bila saya tunjukkan yang berkaitan ini semua, sebab itulah image yang saya ubahkan tadi menunjukkan perbezaan yang ketara antara satu image dengan image yang lain. Okey, baiklah. Kawan-kawan saya kelas 1 elit dalam talian sekarang macam mana? Jelas ke semuanya? Kalau jelas bagi thumbs up sikit menunjukkan faham Kak Mira. Faham? Okey, bagus. Cikgu, mereka pun dah faham. Setakat ini mereka dah jelas tentang format image digital. Ada 5 kesemuanya. Berbeza-beza formatnya dan juga saiz yang berbeza. Kita akan berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh. Kita akan kembali semula selepas ini untuk kita tahu pula. Tadi dah tentang image. Selepas ini tentang apa pula? Okey, kita berhenti berehat. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, untuk segmen ini kita akan belajar pula tentang format audio digital. Kalau tadi tentang gambar, kali ini tentang audio. Audio ni berbentuk bunyi selalunya. Tapi macam mana nak membezakan format untuk audio? Kita tanya cikgu kita, Cikgu Rizwan. Silakan cikgu. Ya, okey. Untuk audio digital, kali ini kita akan lihat kepada audio digital iaitu perbandingan saiz fail audio yang sama tetapi dalam pelbagai format iaitu kita akan daripada format MP3 kepada format WAV, kemudian daripada format WAV tukar kepada format MIDI. Apa perbezaan antara ketiga-tiga format ni? Okey. Jadi audio digital ni macam biasalah, benda yang boleh yang memang lahirnya daripada peranti-peranti
elektronik, peranti audio untuk dihasilkan melalui pembesar suara ataupun melalui headphone. Okey. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan penukaran saiz fail audio daripada format MP3 kepada WAV. Okey. Okey, untuk MP3 kepada WAV, kita akan gunakan perisian Audacity. Okey, memang ada terkandung dalam buku teks macam mana untuk menukarkan fail audio MP3 kepada WAV menggunakan perisian Audacity. Okey, untuk menggunakan perisian Audacity ni, macam mana nak mengubahkan fail tersebut adalah kita buka dulu satu fail audio dengan format MP3 dulu. Okey, format MP3. Lepas tu kita akan klikkan fail, kita akan klikkan export dan kita akan exportkan dia ke bentuk WAV. Kita akan ubahkan format MP3 itu ke bentuk WAV. Selepas dah selesai, okey, kita akan untuk aktiviti ini kita akan gunakan nama fail yang sama, okey, supaya kita dapat lihat perbandingan saiz fail tersebut. Okey. Jadi saya akan tunjukkan ya, Mira. Baik, cikgu. Okey. Sekarang ni saya akan lancarkan perisian Audacity ni paparan bagi perisian Audacity. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, pertama kita akan buka fail MP3 kita, iaitu audio. Okey, yang ni. Okey, nampak gelombang-gelombang tu. Itulah gelombang-gelombang bunyi yang ada terhasil daripada audio. Okey. Jadi ini adalah dalam bentuk MP3. Jadi untuk menukarkan dia ke bentuk apa tadi? WAV tadi. Kita pergi kepada file, kita lihat kepada export dan kita pilih submenunya iaitu export as WAV. Okey, kita klik di situ. Okey, kita akan namakan satu nama kat situ dan kita akan mainkan music WAV. Kita savekan dulu. Save. Okey, save. Okey, disebabkan saya dah ada, saya replace dulu. Okey, kalau keluar dialog box ni, kita akan tekan okey. Okey. Mira nak dengar muzik ni macam mana? Nak, cikgu? Nanti kita akan lihat perbandingan muzik daripada satu format kepada format yang lain. Okey. Jadi muzik untuk audio WAV ni adalah seperti ini. Okey. Jom kita dengarkan. Okey. Okey, saya stop dulu. Okey, ini format WAV, cikgu. WAV. Okey. Bunyinya macam tu kan? Okey. Jadi format WAV bunyinya sama seperti MP3, tapi dia ada perbezaan dari segi size file dia. Nanti kita akan lihat. Okey. Seterusnya kita akan tukarkan daripada WAV kepada MIDI. Kita tak boleh tukarkan daripada MP3 ke MIDI. Oh, macam tu. Dia kena tukarkan daripada format WAV kepada format MIDI. Boleh. Okey, jadi kita akan gunakan yang telah kita tukarkan ni, kita akan masukkan ke dalam MIDI. Untuk MIDI kita tak boleh gunakan perisian Audacity. Okey. Jadi saya tutup nanti. Okey, saya turunkan dulu. Okey. Untuk penukaran daripada WAV kepada MIDI, kita akan menggunakan perisian bernama Amazing MIDI. Amazing MIDI. Sama juga, Amazing MIDI ni pun ada dalam modul dalam buku teks tingkatan 1 ASK. Okey, jadi untuk menggunakan Amazing MIDI ni, okey, ini adalah langkah-langkah yang perlu dituruti oleh murid-murid semua untuk mendapatkan hasil MIDI tersebut. Okey, yang pertama, kita ada satu medan tone. Okey, medan tone kalau tengok dekat slide ni, medan tone ni dekat yang pertama ni. Okey, itu adalah medan tone. Okey, kita akan klik nanti folder tersebut dan pilih satu tone. Okey, mana tone nanti macam yang ada sekarang ni, saya ada tone piano biasa, tone organ dan organ. Bunyi-bunyi organ macam itulah. Okey, maknanya ada pelbagai jenis tone lah. Jadi macam mana dia akan menghasilkan muzik yang tadi tu ke dalam bentuk piano. Okey. Kemudian kita yang kedua tu, kita pada medan input file tu sama juga, yang ni input file ni kita akan bukakan file yang WAV tadi. Okey, WAV tadi kita akan bukakan situ. Kita akan letak kat sini. Kemudian yang terakhir, output file ni adalah hasil MIDI tadi. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam mana nanti. Okey, selepas kita dah set ni sebelum tu
Okey, selepas kita dah setkan output file tu, okey, pada bahagian menu nanti, okey, murid kena klikkan transkrip. Okey, dekat atas ni ada menu transkrip. Okey, murid kena klik transkrip tu, kemudian bawah tu ada transkrip dan kena tekan start untuk dia menterjemahkan daripada file WAV kepada file MIDI. Okey. Kemudian nanti kita boleh klik butang play dan kita dengar macam mana bunyi MIDI berbeza dengan bunyi WAV dan juga MP3 tadi. Okey. Jadi saya tunjukkan langkah-langkah dia menggunakan perisian MIDI. Okey, Amazing MIDI. Okey, ini adalah perisian Amazing MIDI. Ya, jadi macam saya kata tadi, yang pertama tengok kepada tone file ni. Okey, jadi bila saya buka ni, okey, dalam Amazing MIDI ni ada pelbagai instrumen. Okey, macam saya kata tadi lah, ada piano biasa, ada piano seperti organ, ada piano yang elektronik dan macam-macam. Okey, untuk kes ni saya akan gunakan piano 1 dan saya tekan open. Okey, dia akan keluar kat atas ni piano 1.wave. Okey, kemudian untuk input file, saya akan open folder, buka folder, kemudian saya akan ambil audio WAV tadi. WAV tadi. Okey. Dan saya letak situ, open. Okey, secara automatik di output file, dia akan mengesan folder yang sama tetapi dia akan menghasilkan audio.mid, iaitu format bagi MIDI. Okey. Selepas saya dah selesai, saya akan tekan transkrip, pergi kepada transkrip dan kemudian saya akan tekan start. Dia akan analyze sehinggalah selesai. Maka inilah tone dia. Macam okey. tu, cikgu. Nak dengar tone dia? Nak, cikgu. Okey. Kita akan dengar tone ni adakah dia berbeza dengan tadi. Okey. Ini bunyi tone untuk MIDI. Cikgu, saya dengar ada bunyi piano, cikgu. Yelah, cikgu, ada bunyi piano, cikgu. Ada kan? Ada bunyi piano. Okey. Jadi dia punya tone tu dah berbeza dengan tone yang sebenar MP3 dan juga WAV tadi. Nampak? Itu penggunaan MIDI tadi, maknanya MIDI ni dia menggunakan bunyi instrumen yang sebenar. Jadi Amazing MIDI ni memang banyak digunakan oleh pemuzik-pemuzik untuk menghasilkan muzik mereka. Okey. Itu perbezaannya setiap satu bunyi daripada MP3 kepada WAV kepada MIDI. Ni cikgu. Okey, selepas ini cikgu nak tunjuk bagaimana pula cikgu caranya ni. Menukar audio WAV kepada MIDI tadilah. Itu yang sudah. Okey, sekarang ni kita libatkan murid. Okey, jom. Mereka juga ada melaksanakan aktiviti tadi. Jadi minta mereka catatkan saiz file yang mereka perolehi daripada penukaran MP3 kepada WAV, kemudian WAV kepada MIDI. Adakah mereka akan mendapatkan saiz file yang sama ataupun tidak? Yang berbeza kan kita sebab tengok. kita menggunakan sumber audio yang sama. Tapi sepatutnya dia akan menghasilkan benda yang sama. Cikgu, tadi kan kalau dekat audio yang masa kita pilih yang WAV tu, yang ada organ, betul tak cikgu? Yang ada piano. Kalau pemilihannya berbeza, ada tak dia mempengaruhi saiz file ataupun sama saja? Dia mempengaruhi juga saiz file. Macam sebab tu. kita kadang-kadang ada instrumen yang berat sikit. Yang berat, macam yang kurang sikit bunyi dia kan. Dia ada peranan juga. Dia akan mempengaruhi jugalah. Okey. Baik, macam mana kawan-kawan saya? Dah siap dah? Catat anda punya saiz file. Kalau dah siap, boleh angkat tinggi-tinggi jawapan. Angkat. Nak tengok sama tak semua Sama tak? orang? Saya tengok semua sama, cikgu. Okey, kita minta sekejap seoranglah bacakan. Okey. Kita minta Alisha Dahia. Okey, untuk bacakan apakah saiz file bagi audio MP3? 1918 KB. 1918 KB. Kalau saya kira dalam bentuk megabyte, dia lebih kurang 15.34 megabyte. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok kepada audio wave. Okey. Kita minta Alisha Atira. Alisha Atira. Berapa? 14,090 KB. Okey, 14,090 KB. Kalau dikira-kira lebih kurang 112 megabyte.
Okey, 112 MB. Dan akhir sekali kita ada audio MIDI. Apakah saiz filenya, Aifa? Aifa? 19 KB. 19 KB, cikgu. 19 KB. Dalam megabyte-nya lebih kurang 0. Berapa. Jadi 0 point tu kita tak ambil lah. Jadi kita declarekan dia sebagai 19 KB saja. Oh, maksudnya cikgu antara ketiga-tiga audio ni ada yang paling kecil jugalah. Kenapa Mira tak percaya? Kita tengok kepada kecil dapatan kita tadi. Ini yang telah kita terima tadi. Okey. 14,090 KB untuk WAV, 1,918 untuk MP3 dan MIDI. Dapatan saya 10 KB. Macam mana mereka dapat 19 KB? Macam mana dapat 19 KB ni? Buat audio apa? Ada muzik lain diorang buat, cikgu. Muzik birthday ke apa? Jadi secara kesimpulannya kalau kita lihat kepada dapatan saya ni, MIDI akan menghasilkan saiz file yang kecil berbanding dengan yang lain. Macam kalau kita tengok tadi daripada MP3 kita tukar kepada WAV file. MP3 yang asalnya bersaizkan 1918 kilobyte, dia dah menjadi 14,090 kilobyte. Tapi bunyi dia sama MP3 dengan WAV tu. Tapi kalau di kira bahagian audio dia akan nampak jelas kenapa WAV ni filenya lebih besar berbanding dengan MP3 ni. Okey. Kalau daripada segi kejelasan pula, cikgu? Kejelasannya, inilah saya tunjukkan perkaitan saiz file audio dengan file format tadi. Kenapa wave tu bersaiz besar berbanding MP3? Wave ataupun waveform audio file format. Kebiasaannya digunakan untuk menyimpan audio digital yang dirakam dengan kualiti yang tinggi. Jadi kadar sampel dan kedalaman bit dia juga akan menjadi lebih tinggi. Data audio yang ada dalam wave ni adalah bentuk yang tidak mampat, sebab tu saiz dia lebih besar. Bagi MP3 ataupun MPEG Layer 3, banyak digunakan dalam internet dan peranti. Tadi kita tengok MP3 ni saiznya kecil berbanding dengan wave. Sebab tu dia banyak digunakan dalam internet supaya mudah dimainkan dan muat naik ataupun dimuat turun. Jadi data audio dalam MP3 ni adalah boleh mampat, iaitu dia akan membuangkan mana-mana audio data yang tidak didengari, dia akan dibuangkan, sebab itulah file tu menjadi lebih mampat, lebih kecil. Kecil. Dan yang terakhir kita ada MIDI. MIDI ataupun Musical Instrument Digital Interface. Bila MIDI pun dia dah sebut instrumen, maknanya dia banyak digunakan oleh pemuzik bagi merekodkan dan mengawal nota muzik, lagu muzik serta bunyi peralatan muzik. Dia tidak sama macam yang MP3 dan juga WAV tadi. Kalau MP3 dengan WAV tu, bila dia masukkan ke dalam komputer, audio tersebut akan dibentukkan ke dalam pola bit 0 dan juga 1. Tapi untuk MIDI ni dia tidak menyimpan bunyi dalam bentuk pola bit 0 dan juga 1, tetapi menyimpan satu set arahan yang akan mengarahkan kad bunyi dan juga perisian audio bagi menghasilkan muzik pada komputer. Dia tak sama macam MP3 dan juga WAV tadi. Jadi saiz file untuk MIDI ni adalah lebih kecil berbanding MP3, tetapi kualiti audionya adalah bersaiz lebih tinggi daripada format WAV. Kalau macam tu, cikgu, baik kita guna format MIDI je kan, cikgu? Saiznya kecil, kualitinya sedap, tinggi. Tapi bunyinya akan jadi lain. Dia akan jadi macam suasana orkestra. Lain pula. Kalau MP3 dengan WAV tadi macam suasana dalam studio, orang berkaraoke. Jadi MIDI ni macam lebih kurang orkestra punya. Itu perbezaan antara ketiga-tiga format yang cikgu dah terangkan untuk audio digital, iaitu format pertama apa dia, kawan-kawan? Saya nak dengar suara kawan saya lah pula. Alisha Dahia, apa format pertama tadi? Alisha Dahia. Kita ada format apa? Buka mikrofon, sayang. Tak dengar suara.
MP3. MP3. Betul, cikgu? Betul. MP3. Itu yang pertama. Yang kedua? Apa tadi format apa? WAV. Okey, WAV. Okey. Yang ketiga? MIDI. MIDI. Itu Alisha Dahia. Ada lagi seorang Alisha kan, cikgu? Ada. Kembarnya. Cikgu, soalan untuk Alisha. Kembarnya pula, cikgu. Kita mintalah Alisha Atira membuatkan kesimpulan okey, berdasarkan dapatan dia tadi. Okey, apakah kesimpulan yang boleh kamu berikan berkaitan antara format fail dan juga saiz fail audio tadi? Okey, Alisha Atira. Audio MIDI menghasilkan bunyi yang berbeza daripada audio asal. Itu yang dikatakan ya. Okey, kita dengar tadi yang MIDI tadi menghasilkan bunyi seakan orkestra, bunyi piano saja. Okey, muzik asal dia bunyi original dia. Jadi nampak perbezaan walaupun dia rentak dia yang sama, menghasilkan daripada sumber yang sama tapi masih lagi dapat menunjukkan format yang berbeza. Okey. Okey, mungkin kita boleh minta lagi seorang? Boleh? Boleh, cikgu? Okey. Kita minta Umairah. Silakan, Umairah. Patricia, okey, apa kesimpulan kamu yang lain yang boleh kamu lihat dalam membuat perkaitan antara format fail dan juga saiz fail audio? Audio WAV menghasilkan saiz fail yang lebih besar. Betul kan? Okay, tadi kita dah nampak tadi audio wave akan menghasilkan format fail yang lebih besar berbanding dengan MP3 dan juga MIDI. Okey, itu dia. Nampaknya kawan-kawan saya pun dah jelas dah perbezaan bagi ketiga-tiga format untuk audio digital ni. Kita akan berhenti berehat seketika tetapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali semula selepas ini hanya di Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bintang-bintang berkelipat, hanya satu bintang di hati. Hanya satu bintang di hati. Kenapa pula Kak Mira menyanyi ni? Ini kerana sesuailah dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar tentang image digital, tentang audio digital. Kita dah tahu dah apa yang dimasukkan dengan kedua-dua ni. Dan sekarang ini di segmen yang berikutnya, apa pula perkongsian daripada Cikgu Rizwan? Silakan, Cikgu. Baiklah, terima kasih Mira. Okey, untuk segmen ni saya nak menjelaskan semula ataupun menyimpulkan semula apa hasil yang telah kita buat sebentar tadi. Okay, iaitu berkaitan dengan penukaran saiz data. Dah kita buat tadi daripada image digital tadi, kita buat penukaran daripada fail berformatkan JPG kepada BMP, TIF, PNG dan juga apa lagi satu? 5 dah tu, Cikgu. 5 kan? Dah betul 5 lah kan? Okey. Jadi setiap walaupun kita menggunakan gambar yang sama, okey, image yang sama tapi akan menghasilkan dia punya saiz file yang berbeza-beza mengikut format dia. Okey, sama juga dengan audio tadi. Okey, audio digital tadi kita menggunakan satu sumber yang sama iaitu daripada MP3 tadi tukar kepada WAV. Okey, dan menghasilkan saiz file yang berbeza. Kemudian daripada WAV kita tukar kepada MIDI akan menghasilkan saiz file yang berbeza dan juga MIDI juga akan menghasilkan satu tone yang berbeza juga daripada yang asal. Okey. Baik, Cikgu. Itu daripada segi penukaran saiz data dan setiap satu format itu pun ada definisi yang berbeza-beza. Ada yang setengah boleh dimampatkan, ada yang tidak boleh, ada yang ada warnanya hingga 16 juta, ada yang tidak. Okey, itu murid-murid pun kena faham juga. Okey, Cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung kelas kita, Cikgu. Kita pun dah faham dah bagi tajuk bab 2 yang kita pelajari pada hari ini. Sedikit rumusan ringkas daripada Cikgu Rizwan. Silakan. Okey. Rumusannya adalah setiap format fail ni dalam komputer ataupun peranti digital memainkan peranan dia yang tersendiri. Okey, ada kenapa fail itu yang kecil kita akan gunakan
fail yang seterusnya kita yang besar tu kita tak sesuai gunakan dalam internet. Okey. Sama juga dengan audio digital. Kenapa kita menggunakan fail format WAV? Kenapa kita banyak menggunakan format fail MP3 dalam internet berbanding dengan format WAV tadi? Okey, sebab format WAV tadi adalah saiznya adalah lebih besar. Jadi akan memerlukan masa yang lama untuk sesuatu laman mengeluarkan bunyi tersebut. Okey, baik cikgu. Itu dia rumusan ringkas daripada Cikgu Rizwan. Ringkas tetapi padat. Kita pun nak dengar suara murid jugalah cikgu. Boleh? Siapa cikgu? Okey, mungkin kita boleh minta apakah hasil dapatan pembelajaran mereka pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan murid saya iaitu Aifa untuk berikan satu kesimpulan. Silakan Aifa. Hari ini saya belajar tentang format fail. Setiap format fail menghasilkan saiz fail yang berbeza. Okey, dia dah belajar satu cara macam mana menukarkan format fail tu dan bila dia tengok tadi setiap format tu akan menghasilkan saiz yang berbeza. Okey, jadi sebenarnya tadi dia menukar kepada bentuk format-format yang berbeza. Okey, tetapi dalam contoh image, okey, murid-murid boleh praktikkan benda ni, boleh lihat dalam buku teks muka surat 51 hingga 52, iaitu praktikkan perbandingan saiz fail yang sama, okey, fail yang sama, iaitu ambillah contoh JPG saja ke. Okey, kali ini cuba untuk menukarkan resolusinya, dimensinya dan juga kedalaman bit warna dalam imej tersebut. Okey, itu satu. Okey. Kemudian itu berkaitan dengan fail imej digital. Okey. Murid juga boleh praktikkan juga macam untuk melihat perbandingan fail audio digital juga, iaitu dengan menggunakan audio yang berlainan, okey, tapi menukarkan ke dalam bentuk WAV dan juga MIDI tadi. Jadi boleh tengok kat sini, okey, walaupun dia audio yang berbeza, menukar kepada WAV ataupun MIDI, dia akan menghasilkan saiz fail yang berbeza bergantung kepada kepanjangan audio itu juga. Okey, baiklah cikgu. Memandangkan kita pun dah nak habis dah. Kita tengok murid-murid tadi pun beri feedback yang cukup memberangsangkan. Ya. Mereka masuk kelas kita, jawab soalan dengan tepat. Bagaimana prestasi mereka untuk hari ini cikgu? Okey. Bila kita lihat kepada respon mereka semua dengan jawapan-jawapan yang diberikan seragam semua, saya rasa mereka sudah cukup cemerlang untuk mencapai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Wah, cemerlanglah kawan-kawan. Tepuk tangan sikit. Wah, tahniah kawan-kawan saya. Aifa, Alisha Atira, Alisha Dahia dan juga Amira Batrisha. Tahniah semuanya. Anda semua memang terbaik. Baiklah cikgu, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Cikgu pun dah jelaskan tentang tajuk kita saiz fail image dan audio digital untuk mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 1. Kalau mereka di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, sumber rujukan boleh saja layari di Pelantar D5 KPM. Okey, ingat tu kawan-kawan, di Pelantar D5 KPM. Ribuan terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Rizwan Kamarudin atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini dan juga Cikgu Kulina selaku juru bahasa isyarat. Ada rezeki kita jumpa lagi, manfaatkan ilmu sebaiknya dan terus menimba ilmu di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.